Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadiran Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam siri pemantapan membaca umul kitab, dan kita sedang pun berbincang mengenai Al-Fatihah dan bacaan qiraat 7. Kali ini siri yang keberapa? Ya, 32. Alhamdulillah, siri yang ke-32. Dan pada kali ini juga kita akan memasuki bacaan qiraat yang ke-7 setelah 6 qiraat dengan 12 riwayat kita pelajari. Yang kali ini kita masuk qiraat yang ke-7. Ya, alhamdulillah. Qiraat yang ke-7 ini imam qiraahnya bernama Al-Kisai. Ya, gelaran Al-Kisai Al-Kufi. Beliau adalah Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Uthman An-Nahwi, dengan kunyahnya atau gelarannya Abul Hasan. Kalau digabungkan namanya dengan gelarannya menjadilah Abul Hasan Ali bin Hamzah. Nama dia Ali. Kalau digabung dengan gelaran Abul Hasan Ali. Beliau mendapat gelaran Al-Kisai. Ada dia punya peristiwa dia. Sebab kalau kita tengok nama dia Ali, tiba-tiba dikenali dengan nama Al-Kisai. Ya? Jadi beliau mendapat gelaran Al-Kisai ini kerana beliau diberitahu pernah berihram dengan sebahagian daripada kelambu Kaabah. Kiswah kelambu Kaabah itu beliau pernah pakai sebagai ihram. Jadi orang gelar dia Al-Kisai. Ya, gelaran-gelaran. Beliau dilahirkan pada tahun 119 Hijriah. 119 Hijriah. Dan wafat pada tahun 189 Hijriah. Mengenai Al-Kisai ini, Imam Al-Kisai ini, beliau diliputi dengan sifat-sifat yang mulia, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Ambari. Dinyatakan bahawa berkumpul pada Imam Al-Kisai itu beberapa perkara. Adalah beliau merupakan orang yang paling tahu, paling alim tentang ilmu nahwu, ilmu grammar, tata bahasa Arab. Dan salah seorang yang mengetahui
sesuatu yang pelik-pelik. Banyak benda-benda yang orang lain tak tahu. Allah bagi kelebihan pada dia, dia tahu. Ada karamah dia, ada kemuliaan dia. Dan salah seorang yang mengetahui tentang Al-Quran, maka ramai orang yang datang di sisinya. Lalu beliau mengumpulkan mereka dan beliau sendiri duduk di atas kerusi dan membaca Al-Quran daripada awal hingga akhir. Jadi tak salah kalau untuk guru duduk atas, anak murid duduk bawah. Sebab saya pernah diajukan soalan ni satu ketika dulu, seolah-olah macam satu kesalahan orang bila guru duduk atas, anak murid duduk bawah, kerana anak murid pun pegang Quran. Begitulah orang bila dia bercakap, dia hanya menggunakan emosi sahaja tanpa mengkaji. Kalau kita tengok Al-Kisai pun duduk atas juga, ya, orang baca khutbah pun di atas juga, ya. Sudais pun kalau dia jadi imam pun duduk di atas juga, ya. Atas tu nak tunjukkan tahap kemuliaan, bukanlah menunjukkan bahawa atas itu satu kemestian. Dan Imam Al-Kisai ini bila beliau baca Quran daripada awal hingga akhir, maka dia duduk atas kerusi, ya. Dan orang ramai yang hadir, mereka mendengar dan mengambil catatan daripada catat, ya, hingga mengenai huruf-huruf potong dan permulaan ayat, huruf al-muqatta'ah ini, alif lam mim, itu dipanggil huruf-huruf potong. Yasin, huruf potong. Huruf al-muqatta'ah dipanggil, dicatat. Bila dia ada penerangan di situ, mereka mencatat, dan juga permulaan ayat. Harus barangkali tentang asbabun nuzul, harus barangkali apa surah sebelum surah ini turun, selepas di surah apa, surah ini, ayat ini mengandung, surah ini mengandung berapa ayat. Itu maknanya catatan-catatan penting dicatat, tidak dibiarkan berlalu begitu saja, cubisan-cubisan mutiara ilmu. Dan sebagian ulama menyatakan, kalau kita tengok dalam kitab An-Nashr fi Qira'atil 'Ashr juzuk 1 muka surat 172, maka dikatakan bahawa adalah Al-Kisai apabila membaca Al-Quran atau berkata-kata seolah-olah seorang malaikat yang sedang bercakap pada mulutnya. Maksudnya kalau dia bercakap tu ada roh, seolah-olah seorang malaikat sedang bercakap pada mulutnya. Maknanya bahasanya, ayatnya, isinya begitu teratur. Ada roh, ada nur percakapannya, ya. Beliau pernah ditugaskan untuk mengajar anak kepada Khalifah Harun Aminur Rashid di Baghdad, iaitu Al-Ma'mun dan Al-Amin. Ini kita boleh dapati dalam kitab Al-Muqira'at Al-Quran yang surat 10. Maka maknanya beliau ni dikenali di kalangan pembesar untuk mengajar anaknya membaca Al-Quran. Orang sekarang tak tahulah ada tak mengambil berat tentang anak-anak baca Quran, atau cukup dengan SRE je, tidak dipantau, ya. Al-Quran ini maknanya pada tiap-tiap individu itu pasti ada kelebihan yang Allah bagi. Satu. Yang keduanya diambil daripada guru-guru yang mutqin, guru-guru yang teguh ilmu, yang mursyid, yang boleh memberi tunjuk ajar sekiranya kita melakukan kesalahan. Jadi guru-guru macam ini diambil untuk mengajar. Kalau kita tengok anak-anak besar di zaman Harun al-Rashid, dan beliau Al-Kisai adalah di antara guru yang bertanggungjawab untuk mengajar anak-anak besar pada ketika itu. Al-Kisai mengambil bacaan secara talaqqi.
Memang begitulah wajibnya Al-Quran diambil. Sebab Al-Qira'ah sunnatun muttaba'ah. Kata Nabi SAW, Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu adalah suatu sunnah yang mesti diikuti, yang seharusnya diikuti. Bila kena ikut qira'ah, cara bacaan yang betul, tidak ada cara bacaan lain melainkan melalui jalan talaqqi wal musyafahah. Ulama-ulama menyebut Al-Quran ini tidak boleh melalui qiyas dan ijma'. Kalau fiqah boleh qiyas, boleh ijma'. Quran tak boleh. Quran mesti talaqqi wal musyafahah. Ya. Daripada ramai guru, termasuk daripada Hamzah bin Hubayb Az-Zayyad, Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layli, Asim bin Abi Najud, Abi Bakr bin Ayyash, yakni Imam Syu'bah, Abu Bakar Syu'bah, dan Ismail bin Ja'far, dan semua mereka itu mempunyai sanad. Ini penting. Semua nama-nama tadi mempunyai sanad. Al-Quran ni mestilah dipelajari sehinggalah kepada tahap menerima sanad Al-Quran. Ya. Sebagaimana saya sebut dulu, sanad ni boleh dalam dua bentuk. Satu bentuk kita pergi mengaji, mengadap begitu sampai habis kita jumpa guru mengaji. Itu sanad yang pertama. Ya. Sanad itu masih lagi orang boleh pertikaikan. Kalau kita tidak ada bukti kukuh dan penampilan kita juga tidak seberapa, jadi orang boleh pertikaikan sanad kita. Satu lagi sanad dalam bentuk penulisan pengakuan daripada guru. Orang sekarang kata macam sijil lah, tapi bukan sijil. Sanad melebihi sijil, diploma dan ijazah, lebih daripada itu. Sanad mengandungi bai'ah, perjanjian, MOU kita. Ada doa-doa kita, ada amanah di dalam sanad. Ya. Jadi beliau ni dapat bacaan Quran daripada guru-guru dia tadi, semua mempunyai sanad yang beriwayat hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian maklumat yang kita sebut tadi, bahawa beliau ni telah wafat pada tahun 189 Hijriah. Ya, 189. Ada juga pendapat yang kata beliau wafat pada tahun 183. Kalau 189 ni menyamai 805 Masehi. Dan kalau 183 lebih kurang menyamai Masehi 799 di suatu tempat yang bernama Ranbawiyah. Namun demikian, ada juga ulama ahli sejarah yang meriwayatkan bahawa beliau telah wafat di negeri Tus. Ya, itulah pada tahun 183. Tus. Ya, dalam usia lebih kurang 70 tahun. 70 tahun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perawi kepada bacaan Imam Al-Kisai ini yang masyhurnya dua orang. Yang pertama Abul Harith, yang kedua Hafsud Duri. Abul Harith dan Hafsud Duri. Itu yang masyhur, yang dikenali. Namun ada lagi anak-anak murid beliau dengan nama Ahmad bin Jabir, Ahmad bin Mansur, Abdullah bin Ahmad bin Zakwan, dan Khalaf bin Hisham Al-Bazzar. Itu di antara anak-anak murid yang lain. Tapi yang terkanan itu adalah Abul Harith dan juga Hafsud Duri. Mari kita kenali siapa dia perawi ini sebelum kita membaca umur kitab menurut bacaan qiraah dan riwayah ini. Ya.
Yang pertama, perawinya adalah Abul Harith. Kita tulis sikit lah, Abul Harith. Yang ketujuh ya, Al-Kisai. Kisai Imam Qiraat. Qiraat kita pada kali ini Al-Kisai Al-Kufi, bermakna beliau ini dikenali di negara Iraq. Al-Kufi maknanya merujuk kepada daerah Kufah ya. Anak muridnya dua orang perawinya, yang pertama Abul Harith ya. Yang kedua Hafsud Duri, ataupun dikenali juga dengan nama Ad-Duri. Baik, yang pertama Abul Harith, beliau adalah Al-Layth bin Khalid Al-Marwazi Al-Baghdadi. Kita selalu dengar ada juga apa ni, nama ulama Abul Layth As-Samarqandi. Ejaannya begitulah, tapi bukan orang tu. Itu ulama Sufi. Ni Al-Layth bin Khalid Al-Marwazi Al-Baghdadi ya. Gelaran beliau adalah Abul Harith. Abul Harith itu gelarannya. Dan merupakan murid yang paling kanan. Murid yang paling kanan, sekaligus sebagai sahabat kepada Al-Kisai. Dia juga murid, dia juga sahabat. Maknanya rapat dengan tubuh. Cuma beza kadang-kadang ulama dulu, orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu makin rapat dengan Tok Guru makin hormat. Orang sekarang kadang-kadang rapat dengan Tok Guru, kadang-kadang hormat makin hilang. Dia naik guru kata orang. Patutnya makin jaga semua. Makin rapat, makin beradab. Sepatutnya begitu. Bukan sepatutnya, sewajibnya begitu ya. Juga merupakan ahli qiraah yang thiqah ya, yang dipercayai, thiqah yang dipercayai. Dan dhabit ni kuat ingatan. Kuat ingatan ini maknanya wajar ya, dia sebagai seorang yang ingatannya Allah bagi cukup kuat. Lebih lagi bila melibatkan Al-Quran dan ilmu Islam. Di antara guru beliau itulah Imam Kisai sendiri, Hamzah bin Qasim dan Yazidi. Dan beliau juga mempunyai senarai anak-anak murid, di antaranya Salman bin Asim, Muhammad bin Yahya Al-Fadl bin Shazad. Abul Harith telah kembali ke rahmatullah pada tahun ini, pun ada khilaf juga. Ada yang mengatakan tahun 160 Hijriah bersamaan dengan 854 Masehi di Kufah.
Ada juga pendapat yang mengatakan jauh dia punya bezanya 240 Hijriah. Wallahu a'lam. Kalau kita tengok dalam jejak Rasul pun kadang-kadang kita tengok maqam tu kadang-kadang sampai 3 negara, Habil dan Qabil. Ada dakwah di India, ada dakwah di negara yang lain. Ya, itu wallahu a'lam. Tapi nak ceritanya, mereka mengambil berat persoalan fakta-fakta sejarah ini. Jadi maknanya yang penting kita tahu bahawa itulah di antara tarikh-tarikh yang dikaji oleh pakar-pakar ataupun ahli-ahli sejarah. Dan sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak muridnya yang kedua kita teruskan, iaitu Hafsud Duri. Kenapa kita teruskan? Sebab anak murid Al-Kisai yang kedua ni, beliau juga merupakan perawi yang kedua, ya, ataupun salah seorang perawi kepada qiraat Abu Amr yang kita dah belajar dulu. Nama dulu kita pakai Ad-Duri. Maknanya dalam manhaj Imam Abu Amr Al-Basri, rawi Ad-Duri itu sebenarnya adalah orang yang sama. Nak ceritanya alimnya Hafsud Duri ni belajar dengan Al-Kisai pun dia, belajar dengan Abu Amr pun dia. Jadi maknanya ringkaskan cerita, Hafsud Duri ni dia punya latar belakang dia, pengenalan dia sama seperti waktu kita belajar qiraat Imam Abu Amr. Orang yang sama. Jadi tak perlu saya uraikan sekali lagi fakta-fakta dia. Kalau Abu Amr dia punya perawi apa dia? Yang pertama Ad-Duri, yang kedua As-Susi. Tinggal As-Susi dulu. Bukan Susi, As-Susi. Lain tu cakap tu. Ya. Baik, alhamdulillah. Itulah pengenalan. Sebab kata orang, kalau tak kenal kita tak cinta. Duri itu apa nama dia? Hafs bin Umar bin Abdul Aziz Al-Nahwi Al-Baghdadi. Itu nama dia. Ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekarang sampailah masanya untuk kita mempelajari bacaan menurut qiraat Al-Kisai pada umul kitab, pada surah Al-Fatihah. Sebagaimana biasa, saya akan membaca dahulu mengikut riwayat yang kita amalkan, yang kita berpegang pada ini, iaitu riwayat Hafs dahulu, supaya kita dapat membuat perbandingan apabila kita baca riwayat daripada Abul Kharith dan Ad-Duri kepada qiraah Imam Al-Kisai. Jadi dengarkan dulu bacaan saya menurut bacaan Hafs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu riwayat Hafs. Baik, sekarang kalau apa pun kita lalukan juga dua-dua riwayat, ya. Kita lihat dahulu bacaan riwayat Abul Kharith menurut qiraah imamnya, yakni Al-Kisai. Riwayat Abul Kharith. Baik, dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana dapatan kita? Bacaannya menyamai riwayat bacaan kita. Riwayat Hafs sama. Yang ketaranya adalah pada ayat 4. Iaitu pada perkataan Maliki. Maknanya riwayat Abdul Harith menurut qiraah Al-Kisai, dia bersamaan dari segi manhaj, dari segi sistem bacaan, sebagaimana riwayat Hafs daripada qiraah Asim. Tidak ada perbezaan pada Maliki, jadi Maliki tak ada perbezaan pada alaihim yang melibatkan mimul jam'i, mim jama', tak ada perbezaan. Tidak ada perbezaan pada ismam, pada huruf sad, az-zira, tak ada. Maknanya menyamai bacaan riwayat Hafs. Baik, sekarang kita dengar pula Ad-Duri. Walau apa pun kita dengar untuk menyempurnakan pengajian kita dalam bahagian Fatihah dan hubungan dengan qiraat tujuh. Sekarang saya akan bacakan pula bacaan riwayat Ad-Duri daripada Imam qiraahnya Al-Kisai. Dengar, ya. Di akhir nanti baru kita talaqi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana? Sama juga. Sama. Maknanya kedua-dua riwayat pada bacaan qiraah Al-Kisai untuk suratul Fatihah. Kita ingat Quran banyak lah tu, banyak Quran ni 113 surah lagi. Untuk Fatihah bersamaan kedua-dua riwayat pada Al-Kisai. Dengan arti kata lain, kalau kita membaca di atas qiraat Al-Kisai, sudah memenuhi kedua-dua riwayatnya. Namun apabila kita nak kata kita membaca menurut riwayat Abdul Harith, kita mesti kata bacaan menurut riwayat Abdul Harith menurut qiraah Al-Kisai. Ataupun yang kedua, kita nak membaca menurut riwayat Ad-Duri, mesti kita sebut menurut qiraah Al-Kisai. Jadi kita kena baca satu-satu. Tapi untuk yang ini, Fatihah ni, kalau kita kata membaca di atas qiraah Al-Kisai pun sudah merangkumi kedua-dua riwayatnya, yakni Abdul Harith dan juga Hafsud Duri atau Ad-Duri. Kenapa? Kerana manhajnya sama, sistem bacaannya sama.
Cuma dalam bacaan qiraat ni saya suka menasihat pelajar-pelajar qiraat, kalau belajar bila benda tu sikit jangan pandang enteng. Senang, gitu dia. Jangan. Ayat tu tak boleh ada pada orang belajar Quran. Sebab itu baru Fatihah, belum surah-surah yang lain. Ya, insya-Allah. Jadi sekarang tuan-tuan ikut bacaan saya. Kita buat tiga-tiga, kita nak raikan. InsyaAllah apa ni, sihat tubuh badan, panjang umur nanti Syekh Abdul Aziz ya. Mungkin sampai masa nanti kita belajar qiraat 7, kita bermula dengan muqaddam dulu. Bila muqaddam nanti, bayangkan juzuk 30 itu nak diulang 14 kali. 14 kali lah 7 qiraat, darab 2. Kalau dah amma yatasaalun, takkan sama dengan Fatihah. Masa itu barulah kita nampak, rupanya susah. Yang tadi kata rupanya enteng. Nanti ya. Jadi mari sama-sama sekarang ni ikut bacaan saya. Kita membaca riwayat Abul Harith menurut qiraah Al-Kisai sebagai qiraah yang ke-7 pada siri yang ke-32 tadi. Ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. Alhamdulillah. Itu riwayat Abul Harith menurut qiraah Al-Kisai. Yang kedua, riwayat Hafsud Duri ataupun Ad-Duri menurut qiraah Al-Kisai. Ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Baik. Kemudian untuk menyempurnakan, sekiranya kita dikatakan diminta membaca qiraat Al-Kisai pada Al-Fatihah, oleh kerana manhaj kedua-dua riwayat adalah sama, maka kita akan baca juga begini. Dan kita talaqi juga untuk mengambil keberkatan, ya, bacaan qiraat Al-Kisai. Sekarang kita akan baca Al-Fatihah menurut qiraat Al-Kisai. Bila sebut macam itu, bermakna kedua-dua riwayat dia boleh jadi bersamaan manhaj. Kalau tidak ada apa-apa khilaf, tidak ada apa-apa perbezaan. Dan kalau dibuat begitu juga, dia boleh juga menggunakan kaedah jamak, kaedah gabung jadin. Tetapi pada khilaf, dia akan ulang. Dia akan ulang untuk meraihkan perbezaan pada kalimah-kalimah yang tertentu. Tapi oleh kerana yang ini dia bersamaan, maka tidak perlu kita melakukan apa-apa khilaf. Memang tidak ada khilaf pun di sini. Jadi kita baca satu kali saja tanpa ada pengulangan pada perkataan-perkataan yang tertentu. Baik, sekarang ikut bacaan saya menurut qiraat Al-Kisai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. Alhamdulillah. Dengan itu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah siri bimbingan Al-Fatihah dalam hubungan qiraat sab'ah, qiraat 7, yang mana cuba kita ingat balik sebagai rumusan. Qiraat yang pertama yang sudah kita pelajari namanya qiraat Nafi'. Cuba ikut. Nafi'. 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 Riwayatnya cuba ikut Qalun. Qalun. Warsh. Warsh. Kedua, ya. Qiraat yang kedua Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Riwayahnya Al-Bazzi. Al-Bazzi. Qumbul. Qumbul. Itu qiraat yang kedua, ya. Yang pertama tadi Nafi' Al-Madani, yang kedua Ibnu Katsir Al-Makki, menunjukkan tempat popularnya qiraat itu. Dan qiraat yang ketiga Abu Amr, cuba. Abu Amr. Al-Basri. Al-Basri. Riwayahnya Hafsud Duri.
As-Suduri. As-Susi. As-Susi. Itu qiraat yang ketiga, ya. Dan qiraat yang keempat Ibnu Amir Ibnu Amir. Ad-Dimashqi, Al-Dimashqi. maknanya dari Syria, ya. Dan riwayahnya Hisham Hisham. Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan. Itu qiraat yang keempat. Qiraat yang kelima yang menjadi qiraat yang kita pegangi iaitu Asim Asim. Al-Kufi. Al-Kufi. Riwayahnya Syu'bah Syu'bah. Hafs Hafs. ataupun Hafsun, ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam qiraatnya Hamzah Hamzah. Al-Kufi. Al-Kufi. Riwayahnya Khalaf Khallad. Khalad. Itu yang keenam. Yang ketujuh pada hari ini, pada kali ini, yakni qiraatnya Al-Kisai Al-Kisai. Al-Kufi. Al-Kufi. Riwayahnya Abul Harith Al-Haris. Hafsudduri. As-Suduri. Alhamdulillah. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, bacaan yang kita baca ni, ya, qiraah dan riwayat ini adalah menurut tariq Asy-Syatibiyah. Kena faham. Sebab qiraat yang sama juga berlaku penambahan bila dipelajari di dalam qiraat 10. Maka tariq yang akan digunakan adalah tariq Al-Jazariyah. Al-Jazariyah, ya. Maknanya seseorang boleh membaca riwayat Warash daripada qiraat Nafi' menurut jalan Syatibi. Dia baca amma yatasaalun menurut jalan Syatibi. Juga seorang boleh juga membaca riwayat Warash daripada qiraat Nafi' menurut jalan Jazari. Jangan pening tu. Apa pula Syatibi dengan Jazari? Itu dia punya Jazari ni macam kalau kita pergi mana-mana Syazmi jalan kampung lah. Jalan kampung, ya, tapi sampai juga. Sampai. Kalau Syatibi highway. Highway. Ya, kita nak pergi Port Dickson jalan lebur raya pun boleh. Nak ikut jalan kampung pun boleh. Kalau siapa baca Jazari, dia bacalah jalan kampung punya cara. Tapi sampai tak? Sampai, insya-Allah selamat. Ya, kalau kita ikut lebur raya pula, itu cara Syatibi. Ini yang kadang-kadang ramai orang yang bila belajar Quran dia keliru. Macam mana pula Warash ada dua? Warash tak ada dua, Warash tu satu aja. Cuma enter tu waras atau tidak, itu saya. Ya, nak ceritanya kita mengucap sikit pagi ni, ya. Nak ceritanya. Cuma orang boleh baca Warash di atas tariq Syatibiyah. Yang Akademi Al-Quran 1 dengan 2 itu mengikut tariq Syatibiyah. Mereka sentuh qiraat 7 saja. Dan mereka sentuh pun bacaan riwayat. Kalau kita tengok, tidak disebut bacaan qiraat, disebut riwayat Warash menurut qiraat Nafi', untuk mengelakkan banyak khilaf. Jadi dia fokus satu-satu riwayat. Cuma dia tak sebut tariq Syatibiyah, tapi difahami makna itu bacaan qiraat 7 adalah bacaan yang masyhur, sahihah, makna benda tu adalah di atas tariq Syatibiyah. Jazari pun masyhur juga, sahih. Cuma Jazari ni dia ada tokoh tambah. Apa yang Syatibi tak ambil, Jazari ambil sebagai tokoh tambah. Itu panjanglah ceritanya. Kalau nak cerita kali ni, kita kena buat gelanggang lain pula. Tapi tak apa. Untuk kefahaman, bacaan kita yang kita pelajari selama ini, 7 qiraat untuk Fatihah ni adalah mengikut tariq Asy-Syatibiyah atau Asy-Syatibi. Asy-Syatibiyah ni dia bukan orang Arab, dia orang Andalus, orang Spanyol. Syatibi orang Spanyol, Andalus. Apa ingat orang Arab ke? Ya? Dia nak cerita macam Tok Fergau juga. Syekh Mahmud ingat orang Arab, rupanya orang Kelantan gitu. Nak cerita je, tapi pasal baca tu boleh. Gitu. Jadi Andalus, Asy-Syatibi ni orang Andalus. Dia buta. Tapi Masya Allah, banyak karamah Allah bagi kat dia.
Satu ketika dia sedang duduk diam-diam, begitu Imam Syatibi datang, anak murid dia jumpa. Anak murid dia bukan tujuan nak menguji, sebab menguji tu guru hukumnya haram. Menuntut ilmu wajib, tapi tak boleh puji-puji. Tapi anak murid ni nak tanya ilmu. Tanya Imam Syatibi, wahai tuan guru, dia kata dalam Al-Quran ni, boleh tak bagi tahu pada saya berapa banyak huruf sin? Huruf sin macam mana? Sekarang kalau di komputer pun, komputer kata tidak ada dalam memori saya. Kalau tanya kalimah Allah, mungkin boleh tahu ada berapa ribu kalimah Allah. Tanya noktah, titik, ada ulama' dah. Tanya baris atas berapa banyak dalam Quran, baris bawah berapa banyak, baris depan berapa banyak, ada. Tapi bila ditanya berapa banyak huruf sin, ada Syekh Aziz boleh cari program ke sin dalam Quran ada berapa banyak. Mungkin kita boleh install lepas ni ke nanti video mana sin berapa banyak, khilaf dia berapa. InsyaAllah. Imam Syatibi duduk sekejap, dia macam tafakur sekejap, dia diam sekejap, dalam beberapa minit begitulah. Lalu dia jawab, tengok, huruf sin dalam Quran sekian ribu, sin yang mati sekian, sin yang berbaris sekian. Masya Allah. Itu Imam Syatibi. Dan itulah bacaan yang kita pelajari. Di antara karamah yang ada pada Imam Syatibi ini, satu ketika, ini sebagai bonus dari Syekh Aziz ya, nanti kalau kita tak kenal Imam Syatibi, ya, orang sekarang kalau tanya artis ke, orang politik ke, ahli sukan, cepat. Tapi nama ustaz pun tak betul lagi. Tak kenal ustaz tu satu hal, nama ustaz itu tak betul. Nama ustaz betul, nama bapa ustaz pula tak betul. Jadi kalau ustaz tak datang, jangan marah, sebab itu bukan ustaz. Nak ceritanya orang kita begitulah ya. Jadi Imam Syatibi ni satu ketika dia tengah sedang duduk dalam masjid dia. Nanti satu ketika saya boleh bawa gambar masjid dia, gambar maqam Imam Syatibi. Ya, duduk dalam masjid dia. Jadi anak murid ni datang buat halaqah ni buat bulatan. Selalunya memang dah ada lah tempat duduk tu. Tempat duduk Syekh Aziz ni, Syekh Azmi, Datuk Khalid, apa semua duduk ikut dia punya, dah ada tu. Walaupun tak ada cop nama situ, tapi tahu dah, sebab kalau tak datang, tahu tempat tu kosong. Ada sistem dia orang. Lalu satu hari, orang yang sebelah kanan Imam Syatibi tak datang. Bukan tak datang, dia duduk juga. Dan lazim bagi Imam Syatibi ni, orang yang baca selalu orang sebelah kanan dia duduk. Itu sistem usrah pun macam itu. Nak tanya pendapat ke apa, kanan dulu. Pakai jam pun tangan kanan. Siapa tangan kiri kena tukar, sebab yang kanan tu elok. Tak biasa tu cerita lain. Motivate yourself. Nak cerita itu tak masuk dalam silibus lah. Kau nak buat bagus. Lalu satu hari tu Imam Syatibi tak suruh orang kanan dia baca. Dia kata orang kedua baca. Padahal Imam Syatibi buta. Jadi orang sebelah kanan ni terpinga-pinga. Apa pasal tu aku tak suruh aku baca, padahal aku ada. Selalu aku baca sebab aku sebelah kanan. Nak cerita ni, walaupun awak kanan belum tentu lagi, setiap kali Tok Guru akan dahulukan. Lalu dia menikah. Dia ni dah nikah. Tok mandi wajib lagi dalam junub. Cerita betul ni. Imam Syatibi tahu sampai macam itu dengan izin Allah. Karamah yang ada pada dia. Jadi setengah Tok Guru pada juga. Dia kata, anta ni tak datang qiyamul lail. Sebab kenal hidung ke hidung tak kena kapet masjid negara. Dia contoh lah, begitu dalam lebih kurang. Tapi Tok Bomo tak berapa boleh pakai. Atuk tahu apa tujuan kamu datang ni. Itu tak berapa boleh pakai. Dia cerita ya, ada beza sikit tu. Beza kalau kita ni asalkan Bomo baca Fatihah je, baca Quran ustaz, dia kata. Baca Quran, Iblis tahu baca Quran, Fir'aun tahu baca Quran. Nak cerita, ya ke Fir'aun baca Quran zaman Nabi Musa? Tidak juga lah. Kita jangan duk iya semua. Jadi dia pun memikir, dia kata tak mandi wajib lagi.
dia pun tubik keluar. Bukan kata zaman Malaysia TV ni ada orang Kelantan dah, nak kata dia keluar pergi mandi dekat apa ni, macam perigi, macam kolak kat luar masjid tu, ada dia mandi cukup mandi wajib dulu. Kalau orang kita kan kira balik terus dah tu. Yalah, balik terus dah, esok dah jumpa balik dah. Macam orang tadarus, kejap ada, kejap tak ada kan. Begitulah. Tapi dia tidak, dia mandi, dia rela mandi dulu kat luar tu. Masuk balik. Imam Syatibi duduk dia. Imam Syatibi buta kan, buta. Lepas ada orang kedua baca, Imam Syatibi kata, sekarang orang pertama baca. Dan Imam Syatibi tak tahu dia pergi mandi. Luar pun tak dengar air. Tak dengar. Itu nak ceritanya karamah Imam Syatibi. Banyak lagi lah yang cerita Imam Syatibi ni yang kita kena tahu. Sebab beliau adalah ulama Al-Quran. Dan yang paling penting, beliau bermazhab Syafi'i. Agak-agak tuan-tuan Imam Syatibi sembahyang tarawih berapa rakaat? Agak-agak lah. Bukan nak ngena siapa-siapa ni. Agak-agak tuan-tuan Imam Syatibi sembahyang tarawih 8 ni. Mesti 20. Sebab dia mazhab Al-Syafi'i. Nak cerita ni, kalau nak ulama besar Quran macam itu pun ada mazhab, siapa kita? Siapa kita tak mau ikut mazhab? Jadi tuan-tuan, dan bacaan yang kita amalkan ini adalah mengikut tariq Asy-Syatibi. Alhamdulillah. Selepas ini pada siri yang ke angka cukup cantik 33, ya, kita akan mempelajari pula yakni doaul Fatihah. Ada doa Fatihah mustajab insya-Allah ulama. Lepas ni kita satu siri nanti kita akan ijazahkan apa doa Al-Fatihah. Maknanya temu janji kita insya-Allah taala sekali lagi, ya, pada siri yang ke-33. Baik, untuk sedikit masa seminit 2 ni, ada apa-apa nak tanya tak yang berkenaan? Ada soalan apa-apa, soalan pending? Kalau diam tu kata orang tua-tua tanda setuju. Jadi nampaknya kita pun menghampiri angka 1 jam lebih kurang, 5 minit lagi sebelum 1 jam kita bersama insya-Allah taala. Jadi saya rasakan cukup setakat ini dulu, ya, untuk kita menyempurnakan insya-Allah taala qiraat yang ke-7, ya. Dan dengan 2 riwayatnya, mudah-mudahan dengan kita mempelajari bersama ni dapatlah kita melihat, ya, keagungan Al-Quran. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan bersama kitab-kitab yang lain, ya. Dan insya-Allah taala cubalah dihayati dan dilengkapkan apa jua nota sekalipun yang berkaitan dengan ini. Sekurang-kurangnya kita tahulah bahawa Al-Quran boleh dibaca dengan 14 wajah kalau mengikut 7 qiraat. Dan tidaklah rasa pelik kalau Akademi Al-Quran 3 keluar nanti, oh aku pun ada belajar juga, cuma bukan surah itu je, tapi aku tahu nama-nama tu, Abdul Harith dan semuanya aku pernah belajar. InsyaAllah ta'ala. Dan ini semuanya adalah waris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran tidak ada jalan lain melainkan talaqqi wal musyafahah, tidak ada padanya ijma' dan qiyas. Untuk itu tuan-tuan, maka yang mengikuti kelas ini daripada awal hingga akhir, maka saya dijazahkan. Di dia tak dapat. Saya dapat 4 Ustaz. Yang 4 tu kena menghadap balik. Tidak dalam VCD ni lah, menghadap di luar VCD, supaya boleh dapat dia punya sanad 14 riwayat tu. Jangan sedih-sedih, Al-Quran tak suruh kita sedih. Cuma Al-Quran disuruh bacanya dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis dan sebagainya. Walau bagaimanapun, maknanya saya ijazah kepada tuan-tuan semua, Fatihah dengan qiraat 7 dengan 14 riwayatnya, ya, untuk dihayati dan untuk diamalkan. Tapi kena tengok balik, fahamkan betul-betul. Cuma takkanlah sembahyang ni baca Fatihah aja, ya tak? Tapi kalau sembahyang tarawih boleh, kalau nak baca Fatihah saja bila sembahyang seorang-seorang kat rumah bujang. Jangan tak sembahyang. Tapi bila nak diselitkan dengan surah, sepatutnya surah itu juga dibaca di atas riwayat yang sama juga. Maknanya perjalanan kita masih jauh.
ilmu Al-Quran masih luas, maka tuntutlah ia sehingga ke akhir hayat insya-Allah taala. Ampun maaf yang baik daripada Allah, silap nama saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.